Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang topik faktor kedatangan Jepun ke negara kita berdasarkan buku teks topik 3.5 bab 3. Sebelum tu, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami tentang faktor penentangan Jepun di negara kita. Yang kedua adalah untuk menerangkan tentang dasar pendudukan Jepun di negara kita. Kita pergi dulu kepada pengenalan tentang subtopik ini. Serangan tentera Jepun telah bermula di Tanah Melayu pada 8 Disember 1941, manakala serangan terhadap Sarawak dan Sabah bermula pada 16 Disember 1941. Kedatangan Jepun ke negara kita bertujuan untuk memenuhi keperluan ekonomi dan kepentingan strategik ketenteraan akibat sekatan ekonomi yang telah dikenakan oleh pihak bersekutu terhadap Jepun. Dalam usaha menjayakan misi ini, Jepun telah menggunakan propaganda seperti penggunaan slogan iaitu Semangat Asia dan juga Asia untuk orang Asia. Propaganda Jepun menanamkan semangat anti penjajah barat dan menunjukkan imej Jepun sebagai pembela negara Asia. Kita pergi kepada faktor kedatangan Jepun. Ada dua, iaitu eksploitasi sumber bahan mentah dan juga kepentingan strategik ketenteraan. Untuk dasar pendudukan Jepun, ada 3 dasar iaitu dasar pentadbiran, dasar ekonomi dan dasar sosial. Kita pergi kepada faktor dulu. Faktor yang pertama iaitu eksploitasi sumber bahan mentah. Jepun mahu eksploitasi bahan mentah di negara kita untuk keperluan industri di negara mereka sendiri. Tanah Melayu merupakan penggerak utama biji timah dan getah yang utama di dunia selain emas dan juga bauksit. Pendudukan Jepun terhadap negara kita merupakan sebahagian daripada rancangan untuk menjayakan pembentukan kawasan lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya untuk mengukuhkan ekonomi Jepun. Faktor yang kedua adalah kepentingan strategik ketenteraan. Kedudukan strategik negara kita sesuai untuk ketenteraan Jepun. Di hujung semenanjung Tanah Melayu, terletak pangkalan tentera laut British iaitu Singapura. Penguasaan terhadap pangkalan tersebut sangat penting untuk membuka laluan Jepun bagi menguasai minyak di Sumatera. Penguasaan terhadap Pulau Borneo pula penting untuk jayakan tentera Jepun di Pulau Jawa. Sebelum pergi kepada dasar pendudukan Jepun di negara kita, cikgu nak ceritakan sikit tentang kronologi serangan Jepun terhadap negara kita. Serangan Jepun di Tanah Melayu bermula dengan pendaratan serentak tentera Jepun di pantai Kuala Pak Amat, Pantai Sabak, Kota Baru dan juga Thailand pada 8 Disember 1941. Keseluruhan Tanah Melayu jatuh ke tangan tentera Jepun apabila Singapura berjaya pada 15 Februari 1942. Serangan tentera Jepun ke atas Sarawak dan Sabah bermula dengan pendaratan di Miri. Sepasukan tentera Jepun mara menduduki Kuching dan Sibu. Sepasukan lagi tentera Jepun mara ke Sabah melalui Labuan dan menduduki bandar utama di Sabah. Pendudukan Jepun disandarkan melengkapkan kempen serangan tentera Jepun di Sabah. Bagi tentera Jepun yang mendarat di Thailand, mereka memasuki Kedah, berpecah kepada dua pasukan untuk mara ke selatan. Satu pasukan ke Pulau Pinang dan meneruskan kemaraan melalui pesisiran pantai barat. Sepasukan lagi mengikuti jalan darat menuju bandar-bandar utama di negeri-negeri pantai barat. Tentera Jepun yang mendarat di Kota Baru, Kelantan, kemudian mara ke selatan mengikut jalan darat di negeri-negeri pantai timur. Kapal Repulse dan Prince of Wales digerakkan untuk menyekat kemaraan Jepun tapi ditenggelamkan oleh tentera Jepun di perairan Kuantan. Seterusnya, kita masuk pula kepada dasar pendudukan Jepun di negara kita.
ada 3 dasar pendudukan Jepun. Kita pergi yang pertama adalah dasar pentadbiran. Dalam dasar pentadbiran juga terdapat 3 pentadbiran tentera Jepun, dasar terhadap Raja-Raja Melayu dan juga dasar terhadap kepimpinan tempatan. Pentadbiran tentera Jepun. Tentera Jepun telah memperkenalkan pemerintahan tentera Tanah Melayu pada peringkat awal. Tanah Melayu telah digabungkan dengan Sumatera di bawah satu pentadbiran untuk membentuk kawasan pertahanan khas dan diletakkan di bawah pentadbiran pasukan tentera Jepun ke-25 yang berpusat di Singapura. Pada April 1944, Tanah Melayu dan Sumatera ditadbir secara berasingan kerana terdapat perbezaan sistem politik dan ekonomi yang ketara di bawah pentadbiran British dan Belanda sebelum berlakunya peperangan. Sumatera telah diletakkan di bawah pentadbiran tentera Jepun ke-25 yang berpusat di Bukit Tinggi iaitu di Sumatera. Tanah Melayu pula telah ditadbir oleh pasukan tentera Jepun yang ke-29 yang berpusat di Taiping, Perak. Setakat ni cikgu harap kamu dapat lagi apa yang cikgu sampaikan. Seterusnya kita pergi kepada Singapura yang dikenali sebagai Pulau Cahaya Selatan telah diasingkan pentadbirannya dari Tanah Melayu yang dikenali sebagai Malai Baru ataupun Melayu Baru. Negeri Melayu iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu telah dipindahkan di bawah pentadbiran Kerajaan Thailand. Sabah, Sarawak dan Brunei pula telah digabungkan menjadi satu unit pentadbiran yang dikenali sebagai Kita Borneo dan diketuai oleh Governor Jeneral serta diletakkan di bawah pasukan tentera Jepun yang ke-37 yang berpusat di Kuching, Sarawak. Dasar yang ketiga adalah dasar terhadap raja-raja. Dasar yang kedua adalah dasar terhadap raja-raja Melayu. Pentadbiran tentera Jepun telah mengiktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam dan adat Melayu serta diberikan bayaran pencen seperti sebelum perang. Kedudukan baginda sebagai sultan di negeri masing-masing telah diletakkan di bawah pengawasan Gubernur Jepun. Pengiktirafan tersebut telah dibuat waktu persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera di Singapura pada bulan Januari 1943. Dasar terhadap kepimpinan tempatan. Pentadbiran tentera Jepun telah memberikan peluang kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan yang berpendidikan tinggi dan berpengalaman ke jawatan yang lebih tinggi. Langkah tersebut untuk mengatasi masalah kekurangan pegawai dan juga untuk dapatkan sokongan penduduk. Pentadbiran tentera Jepun telah menubuhkan institusi latihan pemimpin-pemimpin muda atau Kokonrenjo untuk melatih dan menanamkan semangat untuk perjuangkan cita-cita politik Jepun dalam kalangan penduduk tempatan. Seterusnya kita pergi pula kepada dasar ekonomi. Tadi cikgu dah bagi tahu ada 3 dasar pentadbiran, dasar ekonomi dan juga dasar sosial. Sekarang ni kita pergi kepada dasar ekonomi. Akibat kemelesetan ekonomi, pentadbiran tentera Jepun telah melaksanakan sistem ekonomi kawalan. Rancangan pengeluaran 5 tahun dan jawatankuasa penyelidikan bahan diperkenalkan untuk kawal pelupusan barangan dan buat selidikan kegunaan baharu sumber-sumber tempatan. Rancangan perindustrian 5 tahun diperkenalkan untuk membangunkan industri tempatan dan pastikan penggunaan optimum daripada peralatan dan kemudahan sedia ada. Seterusnya, mata wang Jepun telah dicetak untuk menggantikan mata wang yang digunakan oleh British. Okay, kalau kamu boleh ataupun mampu untuk melihat, jadi cikgu ada tunjuk gambar mata wang Jepun yang dikenali sebagai wang pokok pisang. Mata wang Jepun ini dicetak tanpa kawalan dan menyebabkan berlakunya inflasi. Inflasi berlaku kerana terlalu banyak wang
tetapi barangan-barangan di pasaran berkurangan. Seterusnya kita pergi kepada dasar sosial. Maafkan cikgu, terdapat sedikit kesalahan dalam slide yang cikgu paparkan ni. Sebenarnya dasar sosial. Yang pertama kita pergi kepada, dia ada 4. Yang pertama adalah pendidikan. Sikap Jepun terhadap agama, syatuan dan penghasilan makanan, layanan terhadap penduduk. Kita pergi kepada pendidikan dahulu. Jepun bertindak untuk menutup sekolah Inggeris dan Cina. Terdapat bangunan sekolah tersebut telah digunakan untuk keperluan pentadbiran, iaitu pentadbiran tentera Jepun. Sistem sekolah Jepun ni diperkenalkan untuk bentuk semangat persaudaraan sejagat. Hakko Ichio, dikenali sebagai Hakko Ichio, telah mencapai teknologi industri dan meningkatkan disiplin serta menerapkan nilai Jepun. Tentera Jepun telah berusaha untuk memupuk nasionalisme Asia dan menghapuskan pengaruh Barat serta menanam kesetiaan kepada Jepun melalui bidang pendidikan. Seterusnya adalah sikap Jepun terhadap agama dalam dasar sosial. Bagi membendung kegiatan penentangan terhadap pendudukan Jepun, tentera Jepun telah menghormati agama Islam dan adat Melayu serta tidak campur tangan dalam adat resam tempatan. Kelas pengajian Al-Quran dan sekolah agama juga diteruskan semula. Majlis Agama Negeri dibentuk dan persidangan agama Islam diadakan di Singapura dan juga Kuala Kangsar, Perak. Kita pergi kepada dasar sosial yang ketiga adalah catuan dan penghasilan makanan. Pentadbiran tentera Jepun telah memperkenalkan Ordinan Kawalan Barangan dan bahan penting untuk mengawal bekalan barangan akibat kekurangan makanan. Catuan makanan dikuatkuasakan untuk mengawal penjualan barangan keperluan asas seperti beras, garam dan juga gula. Pentadbiran tentera Jepun juga telah menggalakkan penduduk menanam bahan makanan sendiri melalui kempen tambah lebih banyak makanan untuk mencukupkan makanan di dalam negeri. Keperitan hidup menjadikan penduduk negara kita lebih kreatif dalam kehidupan. Mereka telah berdikari dan menghasilkan ciptaan baharu berasaskan bahan tempatan untuk kelangsungan hidup seperti menghasilkan tempe daripada biji getah. Dan yang terakhir dalam dasar sosial adalah layanan terhadap penduduk. Pentadbiran tentera Jepun telah memberikan layanan berbeza-beza mengikut kaum berdasarkan kepentingan tentera Jepun. Tentera Jepun telah memberikan layanan baik kepada orang Melayu serta pribumi lain yang bekerjasama dengan Jepun. Tentera Jepun telah bertindak sedemikian untuk mendapatkan sokongan masyarakat pribumi bagi melicinkan pemerintahan beliau. Selain itu, tentera Jepun telah membantu orang India menubuhkan tentera kebangsaan India di Tanah Melayu dan Borneo Utara di bawah pimpinan Subhas Chandra Bose. Orang India digalakkan menyertainya untuk kemerdekaan negara India. Layanan sedemikian bertujuan untuk membantu dan memberikan kerjasama orang India dalam rancangan tentera Jepun untuk menguasai negara India. Bagi orang Cina pula, tentera Jepun memberikan layanan yang kejam kepada mereka, lanjutan pemusuhan daripada perang Cina dan Jepun. Orang Cina juga telah dipaksa untuk membayar sejumlah wang sebagai hukuman penentangan mereka terhadap Jepun semasa perang Cina dan Jepun dahulu. Masyarakat yang berbilang kaum di negara kita ini telah mengalami kesengsaraan dan pengalaman pahit akibat daripada kekejaman yang dibuat oleh tentera Jepun. Kaum Cina telah mengalami kesengsaraan lebih teruk berbanding dengan bangsa Melayu, India serta pribumi di Sarawak dan juga Sabah. Kemudian, landasan kereta api maut adalah antara bukti kekejaman pentadbiran tentera Jepun. Terdapat beberapa orang Melayu, Cina dan India yang dipaksa untuk menjadi buruh untuk membina landasan kereta api. Dalam pembinaan landasan kereta api tersebut, ramai yang terkorban akibat kerja berat, kekurangan makanan dan ubat-ubatan, serta pelbagai jenis penyakit dan suasana yang agak buruk di tempat kerja mereka. Jadi cikgu harap kamu faham
tentang perjalanan ataupun kronologi yang Jepun telah lakukan di negara kita. Kita dah tengok tadi kepada faktor kedatangan Jepun ada 3. Maafkan cikgu, ada 2, iaitu eksploitasi hasil bahan mentah dan juga strategi ketenteraan. Kemudian kita ada 3 dasar. Dasar pendudukan Jepun di negara kita ada dasar pentadbiran, ekonomi dan juga sosial. Secara kesimpulannya, dasar pendudukan Jepun telah meninggalkan pelbagai kesan kesengsaraan dan penderitaan kepada rakyat. Pengalaman tersebut telah membentuk jiwa masyarakat kita tentang kepentingannya ketahanan fizikal dan mental semasa menghadapi cabaran hidup. Penduduk tempatan telah memperoleh keberanian, kepercayaan diri, semangat spiritual dan mental yang kuat bagi menghadapi kekejaman pentadbiran tentera Jepun pada ketika itu. Keadaan ini seterusnya mencetuskan penentangan rakyat dalam pelbagai bentuk terhadap pendudukan Jepun di negara kita pada waktu itu. Jadi setakat ini sahaja dahulu sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jika kamu ada apa-apa pertanyaan, ada yang kamu tidak faham, boleh call ataupun WhatsApp cikgu di 019-434-5180. Cikgu ulang 019-434-5180. Sebelum tu, cikgu ada bagi sedikit kerja kepada kamu. Nanti cikgu akan hantar melalui WhatsApp ataupun aplikasi Blank Space. Sampai sini saja dahulu. Assalamualaikum dan terima kasih.